InsyaAllah boleh dengar elok Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan peluang untuk bersama-sama pada petang ini untuk sama-sama kita berbincang-bincang berkenaan dengan beberapa perkara tentang ujian dan kita kata mihnah, tribulasi yang menunjukkan tabiat kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rupa-rupanya adalah merupakan satu jalan yang penuh dengan ujian, penuh dengan ujian, yang mana Allah SWT mahu menjadikan ujian itu sebagai bukti bahawa kita ini benar-benar bersama dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita diberikan oleh Allah teguran-teguran dalam kehidupan kita ni tentang manusia yang tidak betul-betul beriman pada Allah. Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj contohnya ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumi wa minan nasi man yaqulu bukan ayat ni. Itu Al-Ankabut dan surah Al-Hajj wa minan nasi man ya'budullah wa minan nasi man ya'budullah ala haf فإن أصابه الخير اطمأن به وإن أصابته الفتنة انقلب على وجهه حسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Jadi Allah gambarkan kepada kita tentang bagaimana orang manusia itu, wa minan nas, di kalangan manusia itu ada yang menyembah Allah, may ya'budullaha ala harf, tetapi menyembah Allah dengan tepi-tepi. Tepi-tepi ni maknanya dia bukan menyembah dengan betul, dengan iman yang tak kuat, dengan keadaan maknanya pengetahuan yang tak cukup, dan dia menyembah Allah dalam keadaan yang apa namanya kita kata setakat ikut arus lah. Kalau zaman kita ni ikut arus lah. Jadi apabila ditimpakan kepadanya kebaikan and ashabul khair, maka dia akan tetap dalam keadaan macam itu. Dia tidak meningkatkan diri dia, tidak proses diri dia, sehingga kan imannya itu sekadar macam itu, beramal, beribadah, tapi tidak meningkat, tidak ada tarbiyah, tidak ada ilmu macam itu, ilmu yang meningkat. Jadi apabila dia timpakan kepada kebaikan, sama itma'an Nabi, tetap dalam keadaan macam itu. Fa in asabatul fitnah, maka ditimpakan kepada dia fitnah, maka in qalab ala wajhi, maka dia berpaling
dia berpaling daripada wajah Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada Islam. Diuji dengan fitnah, dia berpaling daripada Islam. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi beribadah kepada Allah dalam keadaan yang tidak betul-betul berubudiah kepada Allah. Jadi ini adalah antara perkara. Sebab tu kita sekarang dah masuk 10 hari yang terakhir. Kita dah masuk pada hari yang ke-21 hari bulan Ramadan ini. Kita hendak menyaksikan, nak melihatkan bagaimana keadaan iman kita. Meningkat tak? Meningkat tak iman kita? Kalau iman kita tidak meningkat, maka kita nak kena betulkan semula kehidupan kita ni, supaya kalau kita beramal, amal mesti meningkat. Bukan sekadar buat aja. Ada hari ni orang puas hati boleh sembahyang tarawih, boleh baca Quran, boleh beribadah kan, tapi dia tak check sama ada iman dia tu meningkat ataupun tidak meningkat. Jadi macam mana iman tu meningkat? Iman tu meningkat apabila tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Dan innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasul, kemudian dia tidak ada ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Kemudian Allah gambarkan orang yang tidak ragu-ragu inilah baru dia boleh berjihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi barulah lepas daripada tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati dia itu, baru dia boleh berjihad, baru dia boleh berjuang. Yang berjihad bi amwalihim, dengan harta dia, wa anfusihim, dengan dirinya, fi sabilillah. Kemudian ulaika humus shadiqun, mereka lah orang yang benar. Jadi apabila seorang itu berjihad, berjuang perjalanan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, maka barulah dia itu benar, shadiqin. Jadi orang-orang yang nak benar-benar berjuang perjalanan Allah itu, yang telah berjuang perjalanan Allah itu, barulah imannya itu terbukti. Lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitu terbukti, dan barulah dia boleh menjadi orang-orang yang akan mendapat pertolongan daripada Allah. Dan sebab itulah Ramadan ini kita nak kena jadikan amalan kita, jadikan kita ibadah kita, masa-masa doa kita tu dalam rangka nak membina kekuatan. Membina kekuatan kita, iaitu benar-benar kita nak yakin, benar-benar kita nak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni ada orang angkat tangan rock on ni kan. Hantar apa message rock on ni. Tangan simbol, itu simbol macam simbol apa? Simbol setan punya apa? Tanduk setan. Jadi tak payahlah kita ikut-ikut sangat tak ikut-ikut sangat, insya-Allah. Baik, jadi kita lihat di sini bagaimana keadaan kita telah berada bulan Ramadan. Adakah Ramadan kita ni dah betul-betul membina kekuatan iman kita, ataupun kita masih lagi tidak bersama dengan peningkatan iman. Jadi sebab itulah kita nak kena tengok supaya iman itu ditingkatkan. Kalau tidak, tak boleh, tak jadi kita beramal, rupanya kita ikut arus. Ikut arus saja. Orang beramal, kita beramal. Orang sembahyang tarawih, kita sembahyang tarawih. Tapi kita tak merasakan satu peningkatan. Kerana hari ini bila semalam saya berjumpa dengan beberapa orang lah, termasuklah seorang Habib Ibrahim, Syekh Habib Ibrahim daripada Indonesia, merupakan salah seorang daripada kita kata guru besar lah, mudir kepada satu madrasah yang besar di Indonesia, dan dia juga merupakan antara orang-orang yang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu dengan dia bersama dengan beberapa orang NGO lain lah, dengan Ustaz Masrizi, dengan adalah beberapa orang lagi. Jadi sebut kat sini, bila jumpa dengan dia, tengok balik dia kan, tengok bagaimana dia seorang yang alim, yang saleh alim lah. Dia merupakan guru besar kepada ramai maulana, kita kata ramai syekh, ustaz-ustaz yang ada di Malaysia ni pun banyak merupakan murid dia lah. Orang besar-besar, kita kata ulama-ulama besar. Jadi jumpa dengan dia, tengok dengan dia sebagainya, maka boleh tengok dia ke, antaranya teringatkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cucunya, cucu cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni adalah merupakan pengikut ataupun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat bagaimana
Bila bincang-bincang dengan dia tu tentang perjuangan sikit lah, tak banyak, tak lama, buat bincang sekejap aja kan. Banyak bincang dengan benda dengan orang lain pula lah kan. Jadi kita melihat dia kata kita kena beriman dengan Allah. Kita kena tingkatkan kita kata yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kan. Jadi ada seorang tu dia suruh minta doa. Jadi dia kata kita kena yakin dengan Allah, dia kata macam itulah. Jadi ini antara benda yang sebenarnya penting lah. Memang orang-orang yang soleh-soleh ni sentiasa mengingatkan kita supaya kita bukan saja beriman, meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan keimanan kita. Kenapa kita kena meningkatkan keimanan kita? Kita ingat, okey dah, cukup dengan sembahyang, puasa dan sebagainya. Rupanya meningkatkan keimanan tu adalah merupakan satu keperluan untuk kita berhadapan dengan ujian. Berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan fitnah. Dan fitnah yang akan kita hadapi ni banyak, terlalu besar, sampai kepada kemuncak. Kita dah sebut dah, kita akan sampai kepada kemuncak. Ini tabiat jalan kebangkitan. Kita akan berhadapan dengan itu. Jadi sebab itulah meningkatkan iman ini merupakan salah satu daripada perkara yang wajib kita lakukan, dan kita kena pastikan meningkat. Kalau tidak kita akan berpaling. Wa yazbillah min zalik. Allah berfirman dalam suratul Ankabut ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Jadi di kalangan manusia itu ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah. Fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'azabillah wa la in jaa'a nasru min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Ini suratul Ankabut ayat 10. Saya tak maaf, tulisannya kecil, nak baca tengok dia. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di kalangan manusia itu ada yang beriman kepada Allah, mengaku, berkata, yaqul, berkata bahawa saya beriman kepada Allah. Fa iza uzi fillah. Dan apabila mereka diganggu pada jalan Allah itu, berada atas jalan Allah itu, ja'ala fitnatan nas, dan Allah menjadikan adanya fitnah, adanya ujian, gangguan, disakiti oleh manusia. Jadi tiba-tiba manusia menyakitinya, mengganggu dia. Saya cuba kuat sikit. Mengganggu dia. Kan? Allah jadikan fitnatan nas ka'azabillah. Maka dia mengatakan bahawa itu adalah azab Allah. Itu adalah azab Allah. Jadi bila dia kata ini adalah merupakan fitnah, ujian daripada manusia itu, dia kata inilah azab Allah. Azab Allah itulah azab Allah. Kemudian dan jika datang pertolongan Allah, wala in jaa'a nasrum min rabbik, dan apabila datang pertolongan Allah tu daripada Tuhan mereka, pertolongan daripada Tuhan mereka min rabbik, yaquluna inna kunna ma'akum. Baru dia kata kami sentiasa bersama kamu. Bila dah dapat pertolongan, kita bersama-sama kan. Dan kemudian bila dia diuji oleh Allah dengan manusia menyakiti dia, manusia buat macam-macam lah dekat dia. Dia kata ini azab Allah, ni azab Allah. Susah ni, kata ini azab Allah, tak boleh nak bersama kan. Kemudian bila Allah bagi dia pertolongan, maka dia kata ini kami bersama kamu, kami inna kunna ma'akum. Bukankah Allah mengetahui apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk? Jadi rupa-rupanya Allah menggambarkan awalaysa Allah bi'a'lama bima fi suduril alamin. Allah tahu apa yang ada kat dalam hati-hati manusia. Jadi di sini kita gambarkan bagaimana kan dalam hati kita ni kan, salah satu bukti yang kita ni benar ialah kita duduk di atas jalan kebangkitan, jalan jihad fisabilillah, jalan dakwah, jalan tarbiyah, duduk kat situ. Bukan hanya beribadah, ibadah ni persiapan jihad. Kemuncaknya ialah perjuangan, kemuncaknya ialah jihad, kebangkitan. So sembahyang kita, puasa kita, baca Quran kita, dan apa sahaja yang kita lakukan dalam bulan Ramadan sebenarnya untuk mempersiapkan diri kita, membina kekuatan. Dan kekuatan itu bukan hanya boleh mampu naik kuda, kita panah, kita boleh buat apa ya. Malahan kekuatan tu juga sebahagiannya ialah kita boleh
berhadapan dengan ujian-ujian Allah berbentuk gangguan. Gangguan kita kata daripada manusia, berbentuk siksaan, daripada bentuk kesusahan yang datang daripada manusia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara yang saya cuba sebut dalam mukadimah perjumpaan kita ni kan, perbincangan kita ni. Kita kena meningkatkan iman kita. Kalau tidak, kan, Allah uji kita habis. Dan Allah berfirman dalam suratul Anfal. Kita tengok suratul Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kan, jadi innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila mereka mengingati Allah, allazina yazkuruna Allah, allazina iza zukirallah. Iza zukirallah, bila mereka mengingati Allah, wajilat qulubuhum. Dan gementar hati-hati mereka. Gementar hati-hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan kepada mereka tazkirah, ayat-ayat Allah, Quran, pengisian-pengisian kebesaran Allah tadi, zadathum imana, meningkat iman-iman mereka. Dan kepada Allah lah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi di sini kita lihat sebenarnya yang kita nak sebut kat sini sebagai mukadimah di sini ialah bahawa iman yang kita nak lahirkanlah iman yang hidup. Iman yang hidup sebab kita nak berdepan dengan ujian. Kita bukan sekadar nak semayang, nak puasa. Kita bukan sekadar nak baca Quran, sekadar nak pergi umrah, nak buat ibadah aja, tapi kita akan berhadapan dengan ujian. Ujian tu pula bukan ujian yang sikit-sikit. Ujian sampai peringkat menggoncang hati kita, menggoncang pemikiran kita, menjadikan kita dalam keadaan disakiti, dianiaya. Jadi sebab itulah kalau kita tidak meningkatkan iman kita, tidak menjadi iman yang sampai peringkat bila kita mendengar nama Allah, hati menjadi gementar. Bila mendengar ayat-ayat Allah, hati menjadi lebih kuat. Zadathum imana, meningkat iman-iman kita. Maka inilah disebut proses tarbiyah imaniyah. Proses tarbiyah imaniyah. Jadi maknanya kita kena memproses iman kita. Jadi tak cukup semayang, tapi semayang yang ada khusyuk, semayang yang ada ta'zim dengan Allah, mengagungkan Allah, semayang yang hidup hati-hatinya. Supaya bila hati itu hidup, maka iman akan meningkat. Ini perkara yang penting yang kita nak sama-sama rasa dalam kehidupan kita. Jadi perkara yang penting sekali di dalam Ramadan ini, perkara yang paling penting sekali ialah bagaimana kita nak memproses iman kita, iman supaya meningkat, iman supaya lebih kuat lagi. Dan kemudian untuk meningkatkan iman itu perlu kita melakukan mujahadah. Jadi sebab itulah kita digambarkan bahawa bulan Ramadan bukan bulan ibadah. Saya sebut sebelum ni, bukan bulan makan, bukan bulan ibadah, bukan bulan ibadah, tetapi bulan mujahadah, bulan jihad, perjuangan. Apa jihadnya? Jihad yang pertama dengan nafsu kita. Bagaimana Nabi kata, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berjihad itu ialah seorang yang berjihad melawan dirinya sendiri untuk taat pada Allah. Jadi yang pertama jihad kita kata perjalanan Ramadan ni sebenarnya perjalanan mujahadah, lawan nafsu kita. Bukan sekadar kita beribadah saja. Memang banyak ibadah, kita kata banyak kita punya pahala-pahala yang Allah bagi tadi, tapi bukan itu. Itu sebagai jalan untuk memperkuatkan diri kita. Jadi sebenarnya adakah kita berjihad? Bila berjihad maknanya adakah nafsu kita makin kurang, makin kita kontrol? Adakah iman kita makin meningkat? Itu maksud dia. Jadi sebab tu kita tengok tentu antara perang yang pertama sekali, perang Badar. Perang Badar, kita bincanglah perang Badar. Tahu tak bagaimana hebatnya perang Badar ni? Cuma hanya ada 2 ekor kuda, kita tak silap. Kemudian mungkin 70 ekor unta. Kemudian ramai jalan kaki, keadaan serba lemah dan sebagainya. Bulan puasa 17 Ramadan. Dan punya perjalanan daripada Madinah menuju ke Badar tu, tempat-tempat bertempur tu, 160 km. 160 km berjalan menuju ke
tempat nak bertembung, tempat nak bertempur. Bukannya kita kata dekat-dekat ni 160 km daripada Madinah menuju ke Badar. Dan kemudian kan bukannya kita naik bas, naik kereta, jalan kaki. Ramai sahabat jalan kaki, majoriti jalan kaki. Yang ada kuda, yang ada unta tu sedikit sangat. Kemudian mereka bergilir-gilir. Jadi banyaknya berjalan. Kemudian selepas tu kita lihat bagaimana keadaan padang pasir, panas, bulan Ramadan panas. Kan Ramad ni maknanya panas, bulan yang panas. Bulan Ramadan ni sebenarnya bulan yang panas, Ramad ni kan panas, musim panas. Jadi dengan keadaan airnya kurang, keadaan susah bawa pedang kan, pedang daripada pelepah tama aja kan. Jadi susah, jalan 160 km makan masa 5 hari. Bukan pergi tu keluar tu jumpa Badar, tak. Kan pergi sampai 5 hari. 5 hari ni maknanya daripada 12 hari bulan. Kan 12 hari bulan bergerak keluar daripada Madinah, 12 Ramadan, keluar sampai sana 17 Ramadan baru sampai. 5 hari. Sampai perang. Berperang. Jadi kemudian kita lihat bagaimana kita berjumpa, Nabi-Nabi dan sahabat berjumpa pula dengan pasukan 1000 lebih. 1000 pasukan musyrikin tu pula yang memang nak menghancurkan. Memang nak menghancurkan Madinah, nak menghancurkan, nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh sahabat-sahabat, bukan main-main. Jadi inilah perjuangan. Jadi macam kita hari ni, kita nak bertembung dengan Dajjal tak tahu, mungkin 2024, 2025 agaknya lah, wallahu alam. Tetapi sebelum bertembung tu kita kena berhadapan dengan perjalanan dia. Sahabat-sahabat mengambil masa 5 hari nak sampai daripada Madinah pergi ke Badar. 160 km berjalan kaki majoritinya. Jadi itu kesusahan yang mereka hadapi. Tetapi mereka jalan. Akhirnya Allah berjanji menang. Menang. Di sinilah sebab tu iman yang inilah digambarkan sebagai proses iman. Macam mana kita nak mentarbiah iman kita. Sehingga kan bila sebut nama Allah, hati kita gementar, berdebar-debar, gementar. Bila kita mendengar Quran pula, bertambah-tambah iman kita. Ini antara perkara yang kita nak kena tengok. Dan sebab itulah iman itu dia bermula dengan kita mengikis rawasib jahiliyah. Rawasib jahiliyah ni karat-karat jahiliyah. Karat-karat jahiliyah. Tak apa, insyaAllah. Jadi kita melihat, tengok pula kepada apa yang ada di sini berkenaan dengan perkara yang kita telah bincangkan, iaitu tabiat. Tabiat yang ada di dalam kebangkitan ini. Kita telah sampai kepada poin nombor 6. Poin nombor 6 yang saya bincangkan semalam. Kita sambung sikit lah. InsyaAllah saya nak habiskan yang ini kerana ini penting. Ambil catatan, tuan-tuan, ambil catatan. Jadi apabila tak kuat lagi. Apabila berada di dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala di atas jalan dakwah ini, maka banyak berlaku penyelewengan, akan banyak penyelewengan. Jadi di kalangan pejuang-pejuang akan menyeleweng, ataupun mereka akan berada dalam keadaan yang mana mereka susah dan akhirnya mereka terkeluar daripada jalan. Ujian dan fitnah yang akan kita hadapi mungkin setahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, makin besar, kita akan dapat kita akan dapati ramai yang mula menyeleweng dan terputus. Okey, kita sambung sikit kan. Maka pada hari ini bermula dengan poin yang nombor 6. Saya sebut nombor 6 lah. Nombor 6 iaitu bagaimana apabila berlaku ujian kepada kita, kesusahan kepada kita tadi itu, maka pada masa itu kita menceritakan pula ujian-ujian dan kesusahan itu kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain, dengan perasaan takut, perasaan terancam, perasaan yang negatif, sehingga melemahkan semangat. Jadi bila kita menceritakan ujian-ujian itu kepada sahabat-sahabat kita dengan perasaan takut, dengan perasaan bimbang, dengan perasaan yang kita kata seperti terancam, maka ia akan melemahkan semangat sebahagian orang yang terlibat dan juga sebahagian orang yang tak terlibat. Jadi dah benda tu dah ada, kita cerita dengan negatif. Maka ini adalah penyelewengan.
Inilah penyelewengan. Jadi ujian ni tidak boleh kita cerita dengan negatif kepada orang. Terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang bersama-sama ni, tiba-tiba kita kata, oh ini kita rugi je. Oh kita ni tersalah je. Kita tersilap aja. Jadi apabila kita menceritakan itu, maka akan membawa kepada buruk sangka, salah sangka kepada setengah-setengah ujian yang timbul itu. Maka nampak seolah-olahnya ini salah pemimpin. Tidak cekap pemimpin. Padahal pemimpin tu orang bertakwa contohnya. Jadi kita cerita-cerita tentang perkara itu dengan nada-nada yang terancam, nada negatif, maka inilah penyelewengan. Jadi bila dapat ujian, jangan cerita dulu. Jangan kita cerita kat orang, bisik kepada orang, kita ni macam ni. Jadi ini akan menakutkan sahabat-sahabat kita. Sedangkan ujian itu sebenarnya nak meningkatkan iman, meningkatkan kekuatan. Tiba-tiba kita cerita negatif. Kita sebarkan pula kabar-kabar angin. Kita sebarkan pula buruk-buruk sangka yang ada pada kita. Maka akan membawa salah sangka kepada setengah-setengah orang yang berhadapan ujian itu. Maka timbullah seolah-olahnya ini salah pemimpin, salah ketidakcekapan. Maka akan berpecah. Ataupun inilah salah perhitungan, ni keputusan salah ni. Kita buat salah keputusan ni. Nak buat sekian, ni salah ni. Tidak cermat dan sebagainya. Jadi ini juga adalah merupakan satu kefahaman yang menyeleweng. Kefahaman yang menyeleweng daripada ujian tersebut. Salah kita menyata mengungkapkan sesuatu dengan nada negatif. Sedangkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian itu supaya kita lebih tinggi, lebih kuat, lebih hebat. Bukan kita sengaja kita menjadi orang yang lemah. Jadi Allah bagi ujian untuk menguatkan kita. Jadi sebab itulah apabila seseorang itu mengetahui tentang perkara-perkara ujian-ujian yang Allah bagi kepada sahabat-sahabat dia kepada organisasi dia kepada kepimpinannya dan sebagainya. Kemudian dia menceritakan pula cerita-cerita itu kepada orang lain, menyebabkan orang lain jadi ragu-ragu. Betul ke? Begitu dan beginilah. Jadi ini adalah satu penyelewengan apabila seorang itu berhadapan dengan ujian Allah. Ujian Allah ni sebenarnya semuanya baik kalau kita beriman. Semuanya baik. Kalau kita ada masalah iman, maka iman kita lemah pada masa itu, maka jangan cerita. Kita rasa macam susahlah, betul ke, tak betul ke sebagainya. Tabayun dengan kepimpinan, tabayun dengan sahabat-sahabat yang terlibat. Dapatkan penjelasan, dapatkan kefahaman, dapatkan cerita yang sebenar. Bukan hanya sekadar kita menyebarkan perkara-perkara mengenai ujian itu sehingga melemahkan semangat. Sehingga apabila setengah-setengah berlaku pula, sehingga menyebabkan berpecah pula. Lagi teruk lagi, sedangkan ujian itu adalah untuk umat Islam supaya membina ke satu kekuatan. Sebab itulah di sini sebenarnya apabila setelah ada satu keputusan, contohnya keputusan syura ataupun keputusan kepimpinan tadi, maka apabila telah ada satu keputusan, maka keputusan itu adalah ijtihad. Satu ijtihad. Jadi ijtihad ni maknanya sesuatu yang dibuatkan berdasarkan kepada maklumat yang ada, berdasarkan kepada ilmu yang ada, berdasarkan kepada keadaan dan suasana yang ada pada masa itu. Yang paling sesuai, yang penting ikhlas. Yang penting dia berada dalam keadaan visi yang jelas, misi yang jelas. Jadi kita nak membuat satu sunnah yang jelas kita buat, inilah kena buat, ijtihad telah dibuat, maka tiba-tiba ada berlakulah kesusahan dan sebagainya, maka jangan kita menyalahkan syura, jangan kita menyalahkan kepimpinan, jangan kita menyalahkan sahabat-sahabat. Ini kita lah ni, gini, sehingga akhirnya menyebabkan berpecah. Inilah salah satu daripada penyelewengan yang ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita. Kemudian yang seterusnya ialah apabila berlaku ujian, apabila berlaku ujian yang kita kata fitnah kepada taifah tadi, kelompok tadi, maka dianggap juga satu kesalahan, satu penyelewengan. Maknanya kita jangan kita buatlah benda itu apabila kita mengenepikan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala daripada ujian. Dan ini akan melemahkan kita. Sebab memang betul, memang mungkinlah ada kesalahan dalam keputusan syura dah bincang-bincang, dah setuju, akhirnya ada kesilapan dan kesalahan. Maka di sinilah kita lihat kita salah itu pun ada hikmah, kita silap tu pun ada hikmah. Sebab tu para
ulama menggambarkan bagaimana digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana ijtihad itu kan, kalau dia salah dia akan dapat 1, kalau dia betul dia akan dapat 2. Maknanya Nabi nak gambarkan dekat sini bagaimana ijtihad yang diikuti tadi itu adalah satu yang betul. Kalau salah tentu ada hikmah. Kalau betul juga ada hikmah. Jadi sebab itulah bila kita melihat sesuatu fitnah, ujian yang berlaku dalam keadaan apa kita kata keadaan pergerakan tadi itu, maka kita pun mengenepikan hikmah Allah. Kita mengenepikan hikmah Allah tadi, maka di situlah kita akan melakukan kesalahan demi kesalahan. Iaitu antaranya ialah hikmah Allah sebenarnya nak menapis dan memilih orang. Jadi Allah sebentar juga salah satunya kan, penapisan. Salah satunya penapisan. Penapisan yang berlaku. Jadi dengan inilah yang mengemukakan kepada kita bagaimana orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak cekal, tidak sabar kepada pemimpin untuk menghadapan dengan ujian ini, maka kelemahan-kelemahan itu akan menyebabkan tapisan berlaku. Ini antara hikmah dia Allah nak tapis. Sebab amalan yang nak dibuat itu lebih besar. Amalan itu lebih besar. Dan inilah yang akan memburukkan keadaan. Memburukkan keadaan apabila kita telah diuji. Tiba-tiba kita tak nampak dia punya positifnya. Sebab tu ada salah satu kaedah tarbiyah yang disebut takaful ijabiyah. Takaful ijabi. Takaful ijabi maknanya kita sentiasa melengkapkan positivity. Maknanya melengkapkan satu yang positif. Melengkapkan satu yang positif. Bila satu yang positif itu kita melihat dengan kacamata positif, maka situlah kita akan belajar. Seterusnya yang ke-8 daripada yang semalam kita sambung. Begitu jugalah dikira penyelewengan juga berlaku. Berlaku juga penyelewengan, terutama kita dalam menuju pada kebangkitan ini. Kebangkitan ini. Sekiranya kita disingkirkan orang, sekiranya jika kita singkirkan orang yang tidak sanggup menanggung penyiksaan kerana terlalu berat menyebabkannya menjadi lemah dan goyang. Jadi maknanya apabila berlaku satu ujian tadi itu, maka kita telah membuang sahabat-sahabat kita. Macam itu. Kita buang sahabat-sahabat kita. Kita singkirkan dia. Walaupun dia betul-betul sebenarnya dia memang lemah, tapi dia tidak berpaling tadah. Tidak berpaling tadah. Jadi sepatutnya kita tidak akan mudah nak tolak orang, mudah nak buang orang. Contohnya lah buang sahabat tadi. Kerana pintu untuk kita bergerak dan bekerja ini sentiasa terbuka luas untuk kita nak melihat sesuatu. Jadi jangan kita mudah sangat label orang, terus kita buang dia kan, jangan buang. Sebab tu dalam hal-hal ini maka kita nak kena lihat ada perkara-perkara yang berlaku, dan perkara-perkara itu sebenarnya merupakan satu perkara yang kita gambarkan mungkin menyusahkan, mungkin menyebabkan ada di kalangan kita ni yang tertinggal dan sebagainya. Tetapi tidak patut kita nak melihat kelemahan-kelemahan itu dan kita tolak dia, buang dia. Sebab tu tak ada istilah nak buang-buang, tak ada istilah buang. Sebab tu kita sentiasa mengambil bersama-sama. Kalau ada persisihan faham dan sebagainya, kita sentiasa nak menjadikan persisihan faham itu sebagai satu yang boleh membina, kita kata, kekuatan lagi daripada ukhuwah yang ada itu, insya-Allah. Kemudian yang ke-9 ini adalah penyelewengan daripada landasan asal. Jadi apabila diganggu, apabila ada ujian, ada fitnah, dan ada berlaku mungkin penangkapan, mungkin ada penyiksaan kepada sahabat-sahabat Taifah Mansurah itu, mungkin ada bentuk dihina, ataupun dibuat dengan bagai-bagai lah perkara yang menyusahkan oleh pihak yang zalim, yang mengadakan berbagai-bagai pakatan untuk menjatuhkan, mengenepikan sebagainya. Maka tiba-tiba dengan sebab ujian itu kita menyeleweng, kita keluar daripada landasan yang asal, landasan asal. Jadi sebenarnya tujuan kita bergerak itu adalah untuk kita membina kebangkitan Islam, berdakwah, membina kekuatan Islam,
bukannya orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang dah terkena, contohnya mungkin ada yang dalam keadaan susah dan sebagainya, ditangkap lah, mungkin ada sebagainya diseksa lah, mungkin sebagainya dibunuh dan sebagainya. Dalam keadaan yang susah macam itu, maka bukanlah satu alasan untuk kita merubah hala tuju, merubah visi dan misi yang dah memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghayatuna, Al-Quran dusturuna. Ini benda yang kita kena pegang dia, pegang prinsip-prinsip ni. Jadi walaupun berlaku kita kata ujian itu seolah-olahnya gangguannya hebat, penyiksaan mungkin, berlaku penangkapan, mungkin berlaku penghinaan, macam mana zaman Nabi dulu kena juga kan. Maka di situlah kita nak kena teruskan juga. Bila kita mula kita kata berlonggar-longgar dengan jalan yang sebenar yang sepatutnya kita ikuti, hanya kerana orang-orang tertentu tadi, maka kita akan dikira sebagai menyeleweng. Kemudian yang ke-10 sini ialah satu yang berbahaya. Ini satu yang berbahaya. Besok kita akan diuji dengan kehebatan, berbagai-bagai ujian. Salah satu yang berbahaya ialah apabila kita diuji, kemudian tiba-tiba kita merasakan bahawa inilah ujian yang akan menghabiskan Taifah Mansurah, menghabiskan kumpulan, menghabiskan menamatkan riwayat jamaah. Kita rasa ini tak boleh ni, habislah, kita habislah, dah tak boleh dah. Pemimpin kita dah kena, syura kita dah kena, sahabat-sahabat dah kena, semua dah habislah. Kita pun duduk seorang-seorang. Kita ingat itulah pukulan mati yang menamatkan hidup, yang menyangka ujian itu sebagai yang akan meruntuhkan yang kita bina, yang kita dah bina-bina ni diruntuhkan oleh ujian tadi. Dengan itu kita takut nak bina semula, akhirnya diroboh sebelum dibina. Jadi ini adalah merupakan satu yang kita kata sebenarnya merupakan satu penyelewengan. Bila kita ingat bahawa ujian itu mematikan. Ujian bukan mematikan, tapi ujian itu membina kekuatan, menambah kekuatan. Jadi tidak diterima akal bahawa ujian akan sampai sehingga ke peringkat di mana akhirnya membahaya kepada dakwah dan kepada para pendakwah. Sebenarnya ujian itu adalah sunnah Allah dalam berdakwah. Jadi ujian itu sunnah. Ujian itu sunnah dalam berdakwah. Bukannya ujian itu nak mematikan dakwah. Ujian tu dia tak akan mematikan dakwah, tetapi dia sunnah. Lagi ramai yang diuji, lagi kuat dakwah tu bekerja. Lagi ramai mungkin nampak macam di Gaza contohnya kan, macam ramai mati, kena bunuh, ada tembak bom daripada Israel, macam-macam berlaku. Tetapi sebenarnya makin bertambah. Makin kuat sampai sekarang Israel tak boleh nak kalahkan Gaza. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, sebenarnya bila Allah memberi ujian, Allah menentukan akan memberi manfaat kepada dakwah, akan memberi manfaat kepada taifah. Bukan memberikan mudarat, bukan untuk nak meruntuhkan, tetapi untuk nak mengasah dan menajamkan kekuatan taifah, untuk menjadikan para duat, para murabbi, para mujahid gagah dan kuat untuk meneruskan perjalanan dakwah dengan penuh kekuatan dan penuh keazaman, sehingga tidak berhenti-henti dah. Jadi bila Allah bagi kita ujian, sebenarnya ujian itu bukan untuk mematikan dakwah, bukan untuk mematikan tarbiyah, bukan mematikan jihad, bukan mematikan Islam, tetapi sebenarnya Allah nak memperkuatkan. Jadi sebab itu bila kita kata ujian ni habislah, tak boleh, maka sebenarnya kita menyalahi sunnah Allah. Jadi Allah memberikan ujian-ujian itu dalam rangka nak membina kekuatan mukmin tadi, dalam rangka nak membersihkan barisan tadi, sehingga tidak ada satu pun titik dan bibit kelemahan, sehingga boleh membezakan yang mana satu mukmin, yang mana satu munafikin. Jadi Allah nak bezakan. Jadi sebab tu kita nak kena tengok kat sini bagaimana ujian-ujian itu adalah merupakan suatu yang membina kekuatan, bukan suatu yang membina kematian. Kalau mati, contohlah mati, seorang mati, dua orang mati, tiga orang mati, itu dah ajal. Memang dah ajal dah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka itu, maka tidak akan ada
lambat sesaat, takkan cepat sesaat. Ini sebab tu dia sebut kat sini bagaimana ujian itu sebenarnya bukan untuk mematikan dakwah, bukan untuk mematikan umat, tetapi ujian itu untuk membina kekuatan umat. Ini yang bagi ujian ni Allah. Yang bagi ujian ni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan memastikan ujian itu akan menegakkan, memperkuatkan taifah tadi. Sebab tu Nabi gambarkan la tazalun at-taifah. Akan sentiasa ada taifah zahirina 'alal haq, iaitu yang akan menang bersama-sama dengan kebenaran. Jadi nak sebut kat sini, ujian bukan untuk mematikan. Ujian bukan nak menghancurkan gerakan dakwah, tapi ujian untuk membina kekuatan. Membina kekuatan dakwah. Jadi sebab itulah akhirnya ujian itu akan menapis dan membersihkan sama ada orang itu mukmin, beriman ataupun orang itu munafik. Orang itu adalah orang yang kafir di dalamnya. Yang mana satu jujur, yang benar, yang mana satu penipu. Untuk membangunkan Islam. Untuk menegakkan tiang-tiang Islam. Ini adalah ujian. Jadi contohnya, ada orang menyangka bahawa syahidnya para syuhada merugikan jamaah. Ada orang kata, nanti mati syahid ni rugi jamaah. Kita akan kehilangan bakat-bakat yang baik. Tapi sebenarnya apabila ada yang syahid di dalam jamaah itu, jamaah itu akan mendapatkan keuntungan dengan gugurnya para syuhada tadi. Mereka dikira sebagai pembekal. Mereka akan menjadi bekalan tenaga, bahan bakar yang akan menyalakan sumbu yang membakar iman dalam hati-hati ratusan, malahan ribuan angkatan baru yang akan menggantikannya. Saya teringat masa kami nak naik kapal dulu, maka ada di kalangan sahabat-sahabat saya jugalah yang cakap masa tu, kawan-kawan kita kan. Dia kata, kalau pergi ni nanti kita akan kehilangan. Kita akan, kalau syahid macam mana? Yang pertama dia kata, kalau kamu mati syahid, berjumpa dengan apa namanya, apa dipanggil, Yahudi tadi, Israel tadi. Kalau kamu mati, siapa nak bagi makan kat isteri kamu, anak kamu? Kamu dah tak ada dah. Siapa nak bagi makan isteri dan anak? Itu nombor satu soalan dia. Kan? Saya ingat lagi. Kan? Siapa nak bagi? Bukan ada insurans nak cover apa semua. Pergi ke konflik area ni, tak ada. Satu. Ini pun dah goyang dah ni. Belum lagi mati, baru kalau kamu mati. Kan? Dah goyang dah hati. Dah goyang dah. Kemudian yang kedua, kalau kamu mati, sebagai mati, rugilah jamaah. Kita dah kehilangan bakat-bakat orang yang bagus-bagus ni, hilang mati semua. Jadi ini akan menjadikan ini satu penyelewengan, pemikiran yang menyeleweng. Kalau Allah uji hari kematian, Allah uji hari itu adalah barakah rahmatnya, dia akan berkembang lagi. Dia akan lebih hebat lagi. Jadi sinilah kita lihat bagaimana penyelewengan itu ialah apabila kita melihat sesuatu ujian itu sebagai sesuatu yang akan mematikan, menghancurkan dakwah, tarbiyah dan jihad. Sedangkan sebenarnya bukan begitu. Allah yang bagi. Dia bagi pada siapa? Dia bagi orang beriman. Orang beriman tu orang yang nak berjalan di atas perjuangan, yang nak menegakkan agama dia. Sebab tu ada 4-5 perkara yang insya-Allah kita akan sebut nanti. Bagaimana 4-5 perkara inilah menyebabkan kita tak akan tewas. Kita tak akan tewas. Duduk sahaja di atas jalan ini, menang dah. Ada 4-5 perkara saya akan sebut nanti. InsyaAllah kalau tak sempat hari ini, besok. Jadi bagian 4 perkara ni, 5 perkara ni menyebabkan Allah pasti memberi kemenangan kepada kita. Jadi penyelewengan apabila kita berfikir, nanti mati, nanti ini rugi dakwah, rugi jamaah. Kita kehilangan sahabat-sahabat yang kuat-kuat, sahabat yang hebat-hebat, habis meninggal dunia. Bukan. Malahan dia akan menjadi sebagai sumber tenaga kepada jamaah untuk lebih berkembang. Sebab dakwah ni bukan milik individu. Dakwah milik Allah. Jamaah bukan milik individu. Jamaah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham yang ini. Baru kita tidak terseleweng. Kalau tak, kita akan menyeleweng. Sikit je habis dah, tak boleh. Takut. Jadi walaupun dipenjarakan, ditangkap, menyempitkan dan menghentikan tenaga kerja, tetapi rupa-rupanya penjara itu menjadi sebuah sekolah, madrasah yang berfaedah kepada para pejuang yang duduk dalam penjara.
menjadi satu sekolah. Kan? Macam mana yang berlaku di Palestin. Kan? Masuk penjara di Palestin yang kebanyakannya ulama, pejuang yang ada di situ yang ditangkap oleh Israel. Masuk dalam tu, orang yang tak pandai baca Quran, baca Quran. Yang tak boleh hafal Quran, hafal Quran. Yang tak boleh baca kitab, kat situ ada ramai syekh. Mereka jadi universiti. Duduk dalam penjara jadi universiti sebab dalam penjara itu adalah orang yang soleh duduk dalam tu. Macam mana Syekh Abu Bakar Al-Awawidah rahimallah, bekas kita kata mantan kepada pengurusi Rabitah Ulama Palestin. Dia kata, aku masuk dalam penjara aku banyak tak tahu. Bila masuk dalam penjara banyak aku belajar. Banyak dia belajar. Ini adalah antara hikmah yang Allah berikan kepada mereka yang dipenjarakan, menjadikan dia lebih kuat lagi, lebih tersiar, tersebar, tertingkat kewibawaannya, di dalam keadaan yang payah dan susah. Jadi sebab itulah ujian-ujian yang berlaku ini bukanlah untuk mematikan, tapi ujian itu adalah merupakan satu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham ni. Kalau tidak kita ingat ujian ni negatif je. Takut. Rupa-rupanya perkara yang berlaku itu semua dengan izin Allah. Tak ada satu pun perkara yang berlaku melainkan Allah izin. Dan Allah tidak akan menghancurkan mereka yang ikhlas, yang beriman, yang nak menegakkan agama dia. Nak menegakkan hukum dia, menegakkan Al-Quran. Ini antara benda yang penting kita nak kena rasa. Yang 11 ialah seorang itu berhadapan dengan ujian yang menyusahkan dia, fitnah yang menyusahkan dia, disebabkan dengan itu maka berlakulah penyelewengan. Penyelewengannya apa? Dia pun berhenti. Dia diuji berhenti. Kan? Tak dapat tauliah terus tak ceramah dah. Contohlah, dah tak dapat tauliah terus tak ceramah. Orang tak bagi aku ceramah, aku tak payah ceramah. Contohnya. Jadi sebenarnya tak dapat tauliah tu manusia yang buat. Kan, contohlah kan, ada di kalangan ustaz-ustaz kita yang dia tarik tauliahnya, tiba-tiba kena tarik tauliah. Ustaz Mas Rizi yang dah bertahun-tahun, contohnya ada tauliah, tiba-tiba kena tarik tauliah. Jadi penyelewengan, apa penyelewengan? Bila Allah uji, kita berhenti daripada berdakwah. Kita berhenti daripada kegiatan dakwah. Kita berhenti daripada kegiatan untuk mentarbiah, mendidik umat. Kita berhenti daripada amal. Itu penyelewengan. Itu penyelewengan. Bila ada gangguan, bila ada pencerobohan, tiba-tiba kita nak mengelakkan tu, takut, terus tak buat dah. Tinggalkan. Tak ada. Dan ini adalah merupakan satu penyelewengan. Kerana Rasulullah SAW jelas bahawa pemimpin musyrikin sentiasa mengganggu baginda Rasulullah SAW. Sentiasa mengganggu sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat semua. Sampai ada yang kena seksa. Tetapi Rasulullah SAW tidak berhenti menyebarkan dakwah. Tidak berhenti menyebarkan Islam, menegakkan Islam. Tak berhenti. Walaupun terdedah dengan gangguan-gangguan, penyiksaan-penyiksaan berkali-kali. Bukan sekali dua, berkali-kali, berturut-turut. Dikepung sana, dikepung sini, diboikot sana, diboikot sini, disusahkan. Tapi mereka, Rasulullah SAW, sahabat-sahabat sentiasa terus dengan keadaan melaksanakan misi dia. Visi-visi dia jelas, melaksanakan misi dia. Dan di sinilah kita lihat, apabila kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita buat, contohnya dakwah, tarbiyah, jihad sebagainya tadi, maka sesungguhnya itulah penyelewengan. Sebab ujian bukan untuk kita berhenti. Ujian untuk kita mematangkan lagi, menguatkan lagi, menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik daripada sebelumnya. Memang musuh-musuh akan sentiasa menghalang kita, menyusahkan kita, menakut-nakutkan kita, mengancam kita. Tetapi Allah SWT yang maha berkuasa, Allah yang izin benda itu berlaku. Allah izin berlaku bukan sebab supaya kita ni habis, tetapi Allah izin berlaku supaya kita boleh kalahkan musuh. Kalahkan musuh. Baik, kemudian seterusnya yang ke-12, demikian juga janganlah sampai ujian-ujian itu menjadi sebab untuk kita cukupkan dengan hanya buat kegiatan-kegiatan yang tidak menyinggung musuh. Yang tak menyinggung musuh. Ikut aja dia. Gini pun penyelewengan juga. Benda yang asas kita kena buat, tiba-tiba kita tak buat. Kita
buat benda yang dia nak aje. Yang tak boleh buat. Contohnya. Kan? Kalau kita kata hari ni dia tak bagi kita berbincang-bincang berkenaan perkataan yang dikatakan teroris, contohnya dia kata jihad ni jangan sebut, dalam sekolah tak disebut dah. Kita terus tak bincang. Terus sebut tak bincang perkataan-perkataan yang dia kata sensitif tadi. Ataupun dia tak bagi kita berkumpul, kalau nak semayang, pergi semayang kat masjid, semayang lepas tu balik. Semayang balik, jangan kumpul-kumpul, tak boleh, bincang-bincang tak boleh. Kita pun okey tak apalah, kita pergi, tak ada tak fikir pun nak buat. Kita ajak makan kenduri kat rumah ke, cari jalan lah kan untuk nak berkumpul, berfikir-fikir, bincang-bincang, tolong-menolong, nasihat menasihati, tak ada dah. Sebab apa? Dah tak bagi. Akan datang besok akan ada ujian-ujian yang menghalang kita. Yang ini boleh buat, yang ni tak boleh buat. Yang ni boleh buat, yang ni kena tinggalkan. Siapa yang buat ini, dia akan dihukum contohnya. Maka adalah satu penyelewengan apabila ujian itu menyebabkan kita hanya mengikut apa sahaja yang dikehendaki oleh musuh. Yang lain tak boleh. Contohnya, kita hanya boleh dasar ibadah saja, semayang saja. Ataupun kita boleh menuntut ilmu fardu ain saja, yang bagian fiqh-fiqh saja. Ataupun zikir-zikir sahaja. Boleh kita ni. Tapi dari sudut yang lain, kita tak boleh bincang. Tentang hukum, jangan bincang. Hukum, ikut hukum yang ada hari ini. Hukum manusia. Tasyrik. Bukan bahagian perjuangan, jangan bincang. Jihad, jangan bincang. Kenapa? Kerana dia akan menakutkan musuh-musuh tadi. Jangan, nanti orang takut kita. Nanti orang kata kita ni pengganas dan sebagainya. Jadi, kita pun buat apa yang dia nak. Kita terus saja ikut saja, dan ini juga merupakan satu penyelewengan. Jadi bila berlaku besok sekatan, bukanlah kita kata nak membabi buta, buat secara yang membabi buta, bukan. Tetapi perkara yang paling asas kita kena buat. Contoh dia kata tak boleh nak semayang kat sini dah, contohnya tutup contohnya. Kita terus tak semayang kat masjid. Siapa nak pergi masjid, kena cocok contohnya kan. Pergi masjid kena cocok. Jadi kita pun tak pergi masjid lah. Dah tak boleh. Jadi sebenarnya bukan solusinya bukan tak boleh pergi masjid. Dah masjid dikontrol, kita pergi masjid lain. Masjid pun tak boleh, semua masjid tak boleh. Kita buat masjid lah. Kena sembahyang jemaah juga. Kan? Kat mana buat masjid, tak buat masjid kat mana ni? Buat masjid, kita bukan buat masjid, kita solat jemaah lah kat rumah. Ataupun kat tempat mana boleh. Tapi jangan ikut. Dia kata jangan buat sembahyang jemaah. Kenapa buat sembahyang jemaah? Kalau buat sembahyang jemaah ni, nanti akan kena penyakit lah, virus lah, mengebak lah. Itu dia punya bersih dia kan. Cerita dia. Tapi sebenarnya dia tak nak bagi kita sembahyang jemaah. Itu norma baru dia. Sembahyang satu kaki, 1 meter. Kita pun buatlah macam itu. Sampai ke mati buat sembahyang 1 meter. Sampai 2 meter sembahyang pun ada. Jadi sedangkan bila sembahyang jemaah ni, mana boleh lebih daripada 3 kaki. Tak dikira sebagai soft. Jadi kita nak kena tengok. Jangan ikut. Tapi kita buat secara yang hikmah lah. Tak boleh sembahyang jemaah di masjid, sembahyang jemaah dekat tempat-tempat yang tertentu yang kita boleh sembahyang jemaah kan, contohnya. Jadi inilah contoh-contoh. Jadi benda ni agak sensitif lah, tapi nak sebut sini bila kita ikut sahaja perancangan musuh, planning dia, maka kita akan tewas. Tewas apa? Bukan tewas kalah Islam tak, kita ni menyeleweng. Yazbillah min zalik. Kemudian yang terakhir di sini saya nak sebutkan sini ialah bagaimana penyelewengan dan kesalahan dalam berhadapan ujian itu ialah apabila sampai waktunya ujian menjadi keras, menjadi hebat, menyebabkan anggota kita, sahabat-sahabat kita pun putus asa, lemah, goyang, kepercayaan kita pun goyang, goncang. Apa yang kita cita-citakan tu macam seolah-olah tak boleh capai. Jadi maka di sinilah bila berlaku perkara itu, maka itulah merupakan penyelewengan. Kita rasa lemah, tak boleh dah, banyak berlaku. Dulu-dulu mula-mula kuat, tapi bila sampai tekan tak apalah, ambil dia lah, cocok je lah, contoh gitu kan. Dulu tak apa, sekarang tak apalah, tak boleh dah. Nanti tak boleh pergi masjid, tak boleh masuk umrah,
haji tak boleh, contohlah satu ketika kita berfikiran macam tu. Jadi kita lihat landasan asalnya ialah kepercayaan dan yakin kita jangan terjejas disebabkan gangguan dan pengkhianatan pihak musuh. Jadi apa yang ada kat fikiran kita, apakah hati kita, keyakinan kita, pegangan kita, maka jangan sampai terjejas dengan pengkhianatan, dengan gangguan-gangguan musuh. Kenapa? Itu hanyalah ujian Allah. Allah nak uji kita, kita sanggup tak berkorban, sanggup tak kita betul-betul buat sesuatu yang baik. Dan di sinilah kita lihat bagaimana kita harus memahami bahawa Allah pasti memenangkan kita. Allah berfirman, wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah SWT tetap akan menang dengan segala urusannya. Ini ayat 21 surah Yusuf. Wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah tetap akan menang di atas segala urusannya, perintah-perintahnya. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi orang-orang manusia ni, manusia ada ni tak tahu. Jadi dalam sejarah menunjukkan bahawa bagaimana apabila berlaku kesusahan, nabi-nabi, rasul-rasul, para hawariyun, ansarullah, mereka tidak berpatah balik. Mereka terus. Kenapa dia tahu? Ini ujian daripada Allah. Dan Allah juga yang memberi kemenangan. Jadi mereka terus. Sehingga akhirnya mereka dapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sinilah kita lihat bagaimana memang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada 2-3 perkara saya sebut kat sini yang menyatakan bahawa kita akan menang. Jadi apapun ujian, apapun kesusahan yang Allah bagi, sebenarnya Allah nak bagi kita menang. Sebenarnya macam tu. Maka ada 2-3 perkara yang disebut oleh Imam Al-Banna rahimahullah, di Asy-Syahid Imam Al-Banna rahimahullah. Dan antaranya nombor 1. Kenapa ujian-ujian ni sebenarnya bukanlah untuk kita berputus asa. Kenapa ujian-ujian bukan untuk kita lemah semangat. Kenapa ujian ni bukan untuk kita berpecah-pecah. Bukan untuk kita menyeleweng. Tetapi untuk kita meninggalkan kekuatan. Yang pertama, kerana kita ni kita berdakwah, kita buat kerja kita ni, aktiviti kita ni ialah dengan dakwah Allah. Kita buat sesuatu ini, dakwah yang kita bawa, Islam yang kita nak tegakkan itu adalah merupakan dakwah yang paling agung sekali. Kerja yang paling agung sekali. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi daripada mereka yang mengajak, yang lebih baik daripada mereka yang mengajak, siapa lagi yang lebih baik daripada mereka yang mengajak kepada Allah. Jadi yang pertama sekali, nak kebangkitan ini, kita nak bangkitkan Islam, mengajak manusia kepada Allah. Dan kebangkitan Islam dan mengajak kepada Allah ini adalah satu-satunya amal yang paling agung yang diiktiraf oleh Allah SWT, itu menegakkan Islam. Allah gambarkan, inna dina indallah al-Islam. Din di sisi Allah hanya Islam saja. Siapa yang ambil selain daripada Islam, Allah tak terima. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal min. Pasti Allah tak terima. Jadi maknanya yang pertama sekali yang kita perjuangkan ni ialah agama Allah. Maka pasti Allah tolong. Pasti Allah bagi kemenangan. Tapi kita akan berhadapan dengan ujian-ujian. Kita akan berhadapan dengan kesusahan. Mungkin akan berhadapan dengan berbagai-bagai mihnah dan tribulasi. Tetapi di hujungnya itu kemenangan. Sebab ini adalah dakwah Allah. Ini adalah perjuangan fi sabilillah. Inilah tarbiyah, membina kekuatan ummah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik daripada celupan itu melainkan daripada Allah SWT. Jadi tak ada dah. Jadi yang kita nak tegakkan sistem yang terbaik, iaitu al-Islam, maka yang pertama, Allah tidak akan kalahkan Islam. Jadi kalau ada ujian tu nak betulkan kita, nak tingkatkan kita, nak matangkan kita, nak kuatkan kita. Ujian tu nak beri pahala kepada kita, mendapatkan redha Allah. Ujian. Bukan ujian tu untuk menghancurkan kita, melemahkan kita. Kalau melemahkan kita tu, itu bukan ujian, itu azab. Dan azab tu Allah bagi pada orang yang kufur kepada dia, bukan kepada orang mukmin. Itu nombor 1. Jadi yang pertama yang kita perjuangkan ni agama Allah. Yang bagi ujian tu pun Allah. Jadi Allah bagi ujian bukan untuk menghancurkan kita.
Kan? Tapi Allah bagi ujian untuk membina kekuatan kita. Ini nombor satu. Ini menunjukkan kita pasti menang, confirm menang, insya-Allah. Kalau kita tak menang, kalau Islam tak bangkit di zaman kita, maknanya kita mati dulu, ajal kita sampai dulu, dia akan pasti bangkit selepas kita mati. Tapi bila kita dah bersama dengan kebangkitan, maka kita dah menang dah. Dah menang dah. Dah menang dah. Sama ada kita menang dengan menang yang Allah bagi, ataupun kita syahid fi sabilillah, menang di alam arwah. Menang di akhirat nanti. Okey, yang kedua, kenapa kita pasti menang? Kerana fitrahnya, sunnahnya, apa yang kita perjuangkan di al-Islam, dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, kan, sesungguhnya semua satu alam, seluruh alam berhajat kepadanya. Berhajat kepada Islam, berhajat kepada dakwah. Dan seluruh alam ini, tak kiralah manusia jin, sebenarnya mereka bersedia menerima dan memberi jalan kepadanya. Semua akan terima. Tengok contohnya bila Mavi Marmara diserang, ada kami dibunuh, ditembak, ada kalangan kami diseksa, dipenjarakan, kami semua pakat-pakat masuk penjara belaka. Kan? Satu dunia bangkit. Satu dunia bangkit. Kan? Satu dunia bangkit. Padahal Israel tu kira pengaruh dia kuat. Amerika sendiri pun duduk diam. NATO yang di belakangnya Amerika, yang di belakangnya juga kuncu-kuncu Dajjal, mengeluarkan kenyataan kepada Israel, kan, daripada setiausaha NATO. Bagi tahu pada Netanyahu pada masa itu. Apa dia kata? Dia kata, kamu kena lepaskan semua yang kamu tangkap dalam masa 24 jam ataupun 48 jam. Kenapa? Kerana kan, sekiranya kamu berperang, bergaduh dengan negara-negara orang Islam seperti Turki, maka kami terpaksa bersama Turki. NATO bersama Turki, sebab Turki anggota NATO. Maka Israel terpaksa lepaskan. Saya ingat lagi, within 48 hours kena lepaskan semua. Saya ingat kan, semua pakat lepas belaka. Bagi. Kenapa? Yang sehebat-hebat Israel tu nak lawan dengan NGO. NGO diterima secara fitrah oleh seluruh dunia. Satu dunia terima kebangkitan. Kalau di Turki itu contohnya, demonstrasi yang paling besar, dikatakan demonstrasi paling besar di Turki setelah kejatuhan Osmaniyah. Supaya lepaskan tu flotila Mavi Marmara tu, lepaskan. Begitu juga di Eropah, begitu juga di Indonesia, di Malaysia dan sebagainya. Satu dunia. Dan orang politik, orang parlimen mana-mana, sebulat suara di Malaysia, negara kita, sebulat suara menyuruh lepaskan tu. Kita ada 12 orang rakyat Malaysia yang ditahan dalam penjara pada masa itu. Saya salah seorang lah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, apa yang kita buat ini sebenarnya hajat yang paling tinggi lah alam ni. Sebab tu Allah gambarkan kepada kita rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kepada sekian alam. Alam menunggu-nunggu Islam. Alam menunggu-nunggu Islam tertegak ni. Seluruh dunia. Itu fitrah. Jadi sebab itulah, lambat atau cepat pasti menang. Jadi siapa yang berada di atas jalan ini jalan kemenangan. Tak kira lah ujian macam mana pun, kita berada di atas jalan kemenangan. Bukan sahaja kita diiktiraf oleh Allah, seluruh alam memang berhajat kepada Islam. Siapa yang suka kepada apartheid macam mana di South Africa? Tak ada orang suka. Yang berlaku di Palestin, tak ada orang suka. Tak ada orang suka. Kalau orang tu suka, maknanya dia tu memang dah jahat sangat lah. Maknanya minoriti. Baik, jadi yang kedua, kita pasti menang. Jangan takut, kita pasti menang. Sebab memang seluruh alam ni sesuai dengan fitrah alam. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah, bila kita berada di atas ujian ini, dan sebenarnya bila kita berada di atas ujian ini, kita terselamat daripada satu perkara yang disebut sebagai tamak dan rakus dengan kepentingan diri. Jadi kita terselamat daripada satu perasaan yang mana kita tidak mementingkan diri kita. Dengan perjuangan tadi, kita hanya mendapatkan keredaan Allah sahaja.
maka insya-Allah itulah sebaik-baik manusia yang akan bermanfaat kepada orang lain. Maka inilah, di sinilah kan kita mencari keredaan Allah, dan orang yang mencari keredaan Allah itu orang yang pasti diberi kemenangan oleh Allah, yang pasti menjadi sunnahnya yang baik itu akan menang. Jadi ini kita nak kena rasalah tentang perkara ini, bahawa sungguhnya kita terselamat daripada kepentingan diri. Sanggup korbankan jiwa kita, sanggup korbankan harta kita, tenaga kita, fikiran kita. Jadi ini adalah merupakan satu perbuatan, satu perjuangan yang Allah redha, maka ia pada kita menjadi satu kekuatan. Kekuatan yang akan buat kemenangan, yang keempat, Allah akan tolong. Manusia yang nak menegakkan, yang menolong agama Allah. Ini benda yang pasti. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, in tansurullah, sesungguhnya tolonglah agama Allah, dan Allah pasti menolong kamu, dan Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu. Jadi maknanya yang keempat ni, kenapa kita akan menang? Kerana Allah akan tolong kita. Pasti Allah tolong kita. Dan Allah bila menolong kita, tidak ada orang yang sanggup nak mengalahkan kita. Wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah Ta'ala akan mengalahkan segala orang-orang yang nak mengganggu perintah dia. Jadi habis sekarang kenapa Islam tak menang? Islam tak menang, Allah nak bina, Allah nak tarbiyah, Allah nak kuatkan umat. Sehingga kemenangan yang kita nak dapat ni bukan kemenangan sikit-sikit, tapi kemenangan yang besar. Bukan kemenangan sikit-sikit. Wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah SWT pasti mengalahkan, memenangkan atas segala urusannya. Walakinna aksaran nas la ya'lamun. Sedangkan majoriti daripada umat-umat yang ada pada hari ini tidak tahu apa yang ada. Jadi itulah yang kita lihat di sini, bagaimana Allah Taala telah memberikan janji-janjinya untuk memberikan kemenangan. Jadi ujian-ujian ni adalah ujian-ujian yang pasti datang, dan datangnya hebat, tetapi pastikan kita tidak menyeleweng. Kita tidak tersilap dan tersalah dalam kita menangani ujian tersebut. Kalau tidak, kita akan futur, kita akan jatuh, kita akan tewas di tengah jalan. Sebab tu kena bersama, kena cari jalan supaya bersama-sama dengan orang yang bertakwa, orang yang saleh ni, kena bersama. Jangan kita ikut nafsu. Cuba tengok tadi ada lebih kurang 13 perkara yang saya sebut tadi sebagai penyelewengan yang berlaku apabila seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itulah kot, insya-Allah sebenarnya nak masuk asal dah ni. Insya-Allah untuk sambungan mungkin esok kita cuba buat esok, insya-Allah. Kita akan kongsikan beberapa petikan-petikan daripada kisah-kisah, contoh-contoh tribulasi daripada zaman-zaman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sampailah ke zaman kita, insya-Allah. Gangguan-gangguan kaum musyrikin, gangguan-gangguan musuh-musuh Allah, sampai peringkat mereka membuat perancangan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan bincang cerita-cerita kisah-kisah itu, mudah-mudahan kita akan dapat satu panduan bagaimana cara kita untuk berhadapan dengan ujian-ujian yang insya-Allah sekarang ni pun kita dah rasailah. Dan antara ujian yang besar sekarang ni ialah mungkin kita tak berdepan dengan Dajjal lagi secara langsung, tapi kita berdepan dengan nafsu kita, berdepan dengan diri kita sendiri yang biasa dah tak nak ikut Allah, yang biasa dah ikut arus, tak nak ikut Allah, tidak bertakwa, tak jaga takwa. Kita jaga diri kita sendiri, ikut arus, ikut nafsu. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang sedang berlaku sekarang. Contoh kita ada kelemahan, kita tahu itu kelemahan. Contohnya kita tidak mahu berlaku adil. Kita tak nak berlaku adil. Tapi kita kata tak apalah,
Aku tak suka dia. Tak apa aku nak buat. Apa yang aku nak buat. Itu sebenarnya adalah kan perkataan-perkataan daripada nafsu. Bukan perkataan daripada iman. Jadi kita tak nak baiki kelemahan kita. Tidak tak mahu merawat kita kata kekurangan-kekurangan kita. Jadi ini semua adalah merupakan nafsu kita. Jadi ujiannya macam mana nak lawan nafsu kita. Apa nafsu kita tu? Itulah. Kan kita ada kelemahan, kita tahu kelemahan, tak nak dengar. Tak nak melihat nasihat-nasihat, tak nak melihat Quran dan hadis, bagaimana panduan-panduannya. Ini perkara-perkara yang sedang berlaku sekarang. Jadi kita lihat kalau adalah perkara-perkara itu dalam hidup kita, kita tinggalkan. Rendahkan hati kita, rendahkan pemikiran kita kepada Al-Haq, kebenaran Allah. Kenapa? Kerana kebenaran Allah itulah yang akan bawa kejayaan kepada kita. Kita ini ingat kita yang pandai, ataupun kita ingat kita dah bagus dah. Allah suruh kita A, kita nak B, kita nak C, kan? Tak boleh. Jadi insyaAllah kita ada lebih kurang beberapa hari lagi sebelum tamatnya bulan Ramadan pada tahun ini. Maka mari sama-sama kita betulkan semua kelemahan kita. Semua kelemahan kita. Kalau kita tak betulkan kelemahan kita, maka itu ujian yang besar akan menjadi tapisan. Allah akan tapis kita. Allah akan tapis kita. Tak boleh nanti bersama dengan mereka yang soleh, Taifah Mansurah. Tak boleh dah. Kerana kita masih lagi ada perasaan-perasaan jahat, perasaan buruk, perasaan hina, yang aib, yang kita tak nak proses. Jadi sebab tu kita kena dengar, kena perhati, kena tengok betul-betul keadaan kita ni, supaya keadaan kita ni tidak menjadi orang-orang yang engkar ataupun orang yang bersifat munafikin. Jadi itu yang penting insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hujung minggu ni akan ada program i'tikaf di Musalla Ansar di Ribunan Kasih. Bagi mereka yang berkelapangan, saya jemputlah sekali. Hari Sabtu tu insya-Allah akan ada majlis akikah. Ada salah seorang daripada sahabiah kita, dia buat akikah hari Sabtu ini bulan. Dan kita jemputlah semua insya-Allah. Jadi kita tidak adalah benda yang intensif sangat, macam tambahan dan sebagainya, tapi kita nak menghidupkan suasana. Dan yang penting sekali, kita nak bersama-sama doa dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan bersama mereka yang ikhlas, mereka yang benar-benar mahu menegakkan Islam ini. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan jadi satu kekuatan kepada kita. Jadi saya jemput dan saya ajak semualah. InsyaAllah kami akan datang sana lah. InsyaAllah kami akan ada kat sana. Mungkin dalam masa hari ini saya hari ini belum lagi lah. InsyaAllah saya akan ke sana mungkin esok, mungkin mula bermalam. Kemudian insyaAllah kita akan i'tikaf di sana, dan kita akan melakukan uzlah semampu yang boleh insyaAllah. Jadi jemput semua sekali. Yang mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang penuh dengan kebaikan di dunia dan di akhirat insyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insyaAllah masjid dah berbunyi tu. Dan insyaAllah dalam lagi akan ada asar. So kita tangguh dulu dengan kita membaca tasbih kafarah dan surah Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam i'tikaf insya-Allah.